hari ini kita lihat banyak keluh kesah dari organisasi yang menghantar staf mereka ke program team building. Dan ini terjadi apabila mereka perhatikan selepas 3 ke seminggu dari habisnya program team building, pekerja kembali ke tabiat asal. Pada mula-mulanya sahaja, di peringkat awal saja, pekerja termotivasi dengan program team building itu. Bersemangat apabila mereka keluar daripada tempat kerja itu. Dan saya tak pelik kenapa ini terjadi. Kerana yang pertamanya, program team building itu mensasarkan supaya jurulatih atau fasilitator yang mengendalikan program itu, mereka ini diminta supaya memberi motivasi kepada mereka. Dan apabila jurulatih atau fasilitator dalam program team building itu berjaya memberi motivasi kepada mereka, akibatnya pekerja ini bersemangat apabila habis program. Tentunya semasa program dan sepanjang program peserta ini bersemangat. Tetapi selepas 3 hari, seminggu, semangat pekerja ini, pengalaman pekerja dari team building yang telah dilakukan hilang, pudar. Kerana apa? Kerana semangat ini adalah satu benda yang meningkat, satu perkara yang turun. Jadi apa yang akan meningkat dan terus meningkat dari ke hari adalah pembelajaran. Dan ini yang kita perlu tekankan di dalam program team building, iaitu jurulatih menukarkan semangat itu atau pengalaman peserta itu kepada pembelajaran. Dan bagaimanakah pembelajaran berlaku di dalam program team building? Pembelajaran berlaku di dalam program team building apabila ada aspek-aspek ilmu atau kemahiran yang dipelajari oleh peserta yang boleh dibawa balik. Dengan kata lain, peserta dapat menjalani proses pemindahan ilmu itu dari jurulatih atau fasilitator kepada mereka. Jadi, program team building inilah yang diperlukan oleh staf tuan-tuan dan puan-puan, maupun kita hantar mereka ini di kalangan staf kanan atau staf sokongan. Jadi, kita kena fokus kepada apa konten berkaitan dengan pemindahan ilmu di dalam program team building. Bukan sekadar sorak-sorai, bukan sekadar keseronokan. Dan kedua-duanya itu, sorak-sorai dan keseronokan, bolehlah dijadikan bonus sebagai pengalaman, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai proses pembelajaran kepada peserta. Dan inilah yang kita patut runsing apabila kita telah melabur banyak, bukan sikit, duit syarikat untuk menjalani proses dan program team building. Akhirnya team building itu tidak memberi manfaat kepada peserta. Apakah manfaat yang mereka terima? Hanyalah mereka boleh kenal jurulatih, boleh berkenalan dengan orang luar, boleh berkenalan lebih mendalam dengan peserta yang lain, bagaimana perangai rakan kerja mereka. Tetapi mereka tidak dapat mempelajari dan tidak ada peluang untuk mengetahui apakah teknik atau ilmu how to untuk mereka ni mengendalikan pasukan. Dan untuk kita mengetahui apa ilmu atau teknik how to, asasnya adalah kita kena tahu 3 kategori pekerja. Kategori pekerja yang pertama adalah pekerja yang cemerlang. Jadi jangan salah sangka, kita nak hantar program team building bukan saja kepada pekerja yang kurang cemerlang. Pekerja yang cemerlang ini sebenarnya adalah satu perkara yang kritikal untuk kita lihat supaya mereka ni boleh dihantar ke program-program team building sebegini. Kerana mereka ini ada berpotensi tinggi untuk meningkatkan prestasi syarikat dari satu tahap ke satu tahap yang kita sendiri tak jangka. Kerana inilah kelebihan dalam pasukan apabila kita berada di dalam organisasi. Walaupun organisasi tidak dicipta untuk bergerak laju, tetapi apabila kena dengan caranya,
dan tuan-tuan dan puan-puan berjaya menaikkan prestasi orang yang cemerlang ini, pasukan kita akan bergerak lebih jauh lagi dari apa yang kita gambarkan. Jadi, pekerja cemerlang ini ada kaedahnya. Bagaimana kita nak mendorong mereka supaya mereka ni boleh berfikir. Ini kuncinya. Supaya mereka ini boleh berfikir untuk terus meningkatkan prestasi syarikat melalui inisiatif-inisiatif baru dan melalui idea-idea yang mempunyai daya saing. Jadi ini kenapa dan menjelaskan pekerja cemerlang perlu dihantar ke program team building. Bukan saja pekerja kurang cemerlang. Itu kepentingannya untuk pekerja yang cemerlang. Jadi apabila kita telah tahu bagaimana memindahkan ilmu dan teknik pekerja cemerlang, kita juga perlu tahu bagaimana mengendalikan kategori pekerja nombor 2, iaitu pekerja yang sederhana prestasinya. Apakah ciri-ciri pekerja yang sederhana prestasinya? Yang pertama, ciri-cirinya adalah apabila kita suruh membuat sesuatu kerja, mereka akan siapkan dan kerja itu elok. Kerjanya elok bermaksud kerjanya tidak lebih dan tidak kurang. Ada punca-puncanya yang ketua boleh pelajari. Kenapa pekerja sederhana ini mereka buat tidak lebih dan tidak kurang. Dan mereka ini ada teknik kita mengawalnya dan tak sama dengan teknik kita mengurus orang yang cemerlang ini. Orang yang sederhana ini, saya bagi tahu rahsianya adalah mereka ini ingin berada di comfort zone. Mereka tidak mahu keluar dari comfort zone, iaitu masuk ke learning zone, kerana mereka takut untuk mengambil risiko. Kenapa mereka ini takut untuk mengambil risiko? Ianya adalah kerana cara ketua mengendalikan mereka ini tidak melalui teknik-teknik yang berkesan untuk mereka ni terdorong melakukan sesuatu yang lebih baik. Dengan kata yang lain, mereka ini golongan yang takut untuk mencuba sesuatu dan takut untuk mengambil risiko. Itulah sebabnya mereka ini tidak dikategorikan sebagai pekerja yang cemerlang, tetapi kita kategorikan sebagai pekerja yang sederhana. Dan golongan yang kedua ini pun kita perlu hantar ke program team building, pembinaan pasukan, supaya golongan yang sederhana ini boleh menggantikan golongan yang cemerlang tadi, yang mana golongan yang cemerlang ini akan jadi pemimpin, pemikir di dalam syarikat. Pemimpin pemikir di dalam syarikat itu yang golongan cemerlang tu akan jadi. Mereka ini akan naik pangkat dan orang pekerja yang sederhana ni akan jadi pula pekerja yang cemerlang. Dengan cara itulah barulah pasukan kita boleh bergerak jauh. Dan barulah kita ini disebut ada tim pasukan pengurusan di dalam syarikat, iaitu mereka yang berfikir, bukan semata-mata mereka yang bekerja sahaja di dalam syarikat. Jadi itu keperluan tuan-tuan dan puan-puan menghantar pekerja yang sederhana ni di dalam program team building. Dan seterusnya, kategori pekerja yang ketiga adalah pekerja yang bodoh. Saya sebutkan pekerja yang bodoh ini bukanlah kerana mereka ini tidak mahu belajar, tetapi ianya adalah disebabkan faktor luar kawalan kita, yang mana mereka ini memang datang dalam keadaan tidak tahu dari segi bahasa yang dituturkan di dalam tempat kerja, dari segi budaya di tempat kerja, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakan peralatan alat-alat kerja yang ada di tempat kerja. Jadi cara golongan mereka ini lain prestasinya, lain kategorinya. Tentulah cara kita membina mereka ini supaya terdorong untuk bergerak bersama-sama dengan pasukan lain caranya.
tentu tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan mereka yang cemerlang atau sederhana. Apabila kita samakan cara kita menguruskan mereka ini, jadi pekerja yang bodoh ini tidak dapat mengikut rentak syarikat. Akhirnya mereka ini tidak terdorong dan tidak termotivasi untuk mencatatkan output kerja yang baik. Jadi ketua perlu mengetahui kategori pekerja bodoh ini, bagaimana nak mengawalnya supaya ianya boleh menjadi satu nilai ekonomi yang lebih baik kepada syarikat. Kita tidak boleh pandang pekerja bodoh ini sebagai pekerja yang tidak ada potensi, kerana kitalah yang melantik mereka. Apabila kita melantik mereka, kita kena yakin mereka ini adalah nilai ekonomi kepada organisasi kita. Dan bagaimana kita nak menjadikan mereka ini satu nilai ekonomi yang terlalu bagus untuk syarikat, kita kena tahu cara-cara dan tips kaedahnya, ilmu how to untuk mendorong mereka ini. Jadi saya telah kategorikan ketiga-tiga pekerja yang pada dasarnya dibicarakan oleh pakar-pakar psikologi tentang layanan atau cara kita mengendalikan mereka ini berbeza-beza. Dan seharusnya kita mesti mempelajari skill-skill ini, atau tidak kita akan berhadapan dengan masalah kos yang meningkat hasil dari mereka ini tidak boleh bekerja bersama-sama. Kesannya teruk, tuan-tuan dan puan-puan, apabila pekerja kita ini buat sekadarnya dan tidak boleh bekerja bersama-sama. Mereka ini bukan tidak tahu kerjasama itu penting, tetapi mereka dan ketua tidak tahu bagaimana tips dan kaedahnya untuk bekerjasama di dalam pasukan. Akibatnya teruk, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila mereka tidak mahu dan tidak tahu cara untuk bekerjasama, apabila ada sesuatu kerosakan di dalam syarikat, kerosakan peralatan contohnya, atau kerugian disebabkan hal-hal teknikal, perkara itu akan lambat diselesaikan. Dan apabila perkara itu lambat diselesaikan, masa bergerak dan kos serta duit pun bergerak keluar. Jadi itulah yang menjelaskan kenapa produktiviti atau sesuatu prestasi syarikat tersekat disebabkan oleh hal-hal yang sebegini. Perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang dilihat berkaitan dengan hubungan sesama pekerja tidak diselesaikan, ianya akan membawa kepada kemerosatan prestasi syarikat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang tidak pelik apabila kita hantar staf dan pasukan kita ke team building dan akhirnya tidak ada hasil, kerana kita gagal untuk mengenal pasti ilmu how to untuk mendorong ketua, untuk mendorong rakan sekerja kita tentang cara berkomunikasi di sesama mereka. Jadi pentingnya tuan-tuan dan puan-puan mengetahui bahawa program team building ini bukanlah satu program yang sia-sia, tetapi ianya menjadi sia-sia apabila kita tidak tahu teras sebenar di sebalik program team building ini. Jadi pilih-pilihlah program untuk staf tuan-tuan dan puan-puan supaya menjadi impak yang bagus kepada syarikat dan organisasi.